Saya kasihi di dalam 亲爱的 Tuhan. 主内弟兄姊妹们，早安！ Bersyukur hari ini saya boleh kembali beribadah dan melayani saudara di tempat ini. 感谢主，今天早上我能再一次在这里侍奉主。 Setelah berbulan-bulan hamba Tuhan hanya berkhotbah di depan bangku yang kosong, hari ini saya boleh melihat wajah-wajah di tempat ini. 好几个月，我们神的仆人讲道，就是对着空位置。今天我看见 Saya 很多弟兄姊妹们， Saya selalu berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, baik saudara di tempat ini maupun yang belum bisa datang dan harus beribadah di rumah saudara masing-masing. 我很希望弟兄姊妹们都有健康的身体，无论在这里或者在家里听到的。 Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar bagian dari firman Tuhan. 感谢主，今天主给我们机会再一次学习神的话。 Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. 让我们大家一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. 天父，我们感谢你，因为你奇妙的恩典在我们的每日生活当中。 Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami. 你是活的主，你每一次都听我们的祷告。 Sehingga hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh menikmati situasi yang lebih baik. 让我们今天能够享受更好的机会。 Tuhan, terima kasih jikalau di dalam beberapa minggu terakhir ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. 主啊，感谢主，因为最后这几个礼拜，我们能够一起来到主的家听主的话。 Dan kami berharap di waktu-waktu yang akan datang, keadaan di negara kami dan seluruh dunia boleh menjadi lebih baik lagi. 主，我们相信，我们很希望未来的机会，在我们的国家有更好的气候、更好的机会，整个世界都平安。 Bapa, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, tundukkan, taklukkan hati kami. 主啊，在一下子我们要听主的话，求你控制我们的心，控制我们的思想。 Berikan kepada kami konsentrasi sehingga kami boleh mengerti dan menikmati akan firman 让 Tuhan. 我们能够集中精神，明白主的话。 Nah, setiap firman yang kami dengarkan itu adalah satu kebenaran yang penting di dalam kehidupan kami. 让我们听了主的话，成为我们心理生活当中最重要的一个真理。 Ya Tuhan, memimpin kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini boleh jadi alat di tangan Tuhan. 主啊，你带领你两位仆人，让在你手中成为有用的器皿。 Dan setiap kami yang mendengarkan juga Tuhan berkati boleh memperoleh berkat dari 让我 firman-Mu. 们每个人听主的话，都要得着主的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 靠主 Amin. 在靠主耶稣圣名祈求，阿门。 Saudara, mari kita membuka kitab Habakuk pasal yang kedua. 弟兄姊妹们，我们一起来查看哈巴谷。 Setelah minggu lalu kita belajar hidup, tema belajar hidup dari firman, sekarang kita belajar hidup oleh iman. 上一次我们已经学习，我们活在主的话里，我们现在学习活在主的在信心里面。 Habakuk pasal kedua ayat pertama sampai ayat kelima menjadi perenungan kita. 哈巴谷第2章第1到第5节，今天我们所要思想的话题。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dari segala bangsa dihimpunkannya. 哈巴谷2章第1到第5节，我要站在守望所，立在王楼上观看看耶和华对我说什么话，我可以用什么话向他诉冤。他对我说：“则将默示明明地写在板上，使读的人容易读，因为在这默示有一定的日期，快要应验，
并不希望，虽然此愿还要等候，因为必然临到，不在此言。加勒底人自高自大，心不正直，为义人应性得胜。加勒底人应酒诡诈，荒傲，不住在家中，放纵行义，好像云间，他如实不能自住，聚集万国，为对计万民斗贵自己。Saudara sekalian, kitab Habakuk adalah satu dari 12 kitab Nabi kecil di dalam perjanjian lama kita. 弟兄姊妹们，这个哈巴谷是少个小先知，在旧约里面。 Disebut Nabi kecil bukan karena Habakuk badannya kecil, tetapi karena isi suratnya itu singkat sekali. 小先知不是说他的个子小，乃是因为他的书信非常的简单。 Dan dia hidup sejaman dengan Nabi Nahum, Sefanya, dan Jeremia. 他是一起在那翁还有基利玛亚或在一起的先知。 Dan dia hidup di dalam masa pengabdian dua raja, yaitu Raja Josia dan Raja Jehoakim. 那么他是活在两个王国之下。 Saudara, kitab yang kita baca khususnya pasal kedua ayat 1 sampai 5 ini adalah satu bagian yang begitu penting dan begitu indah di dalam iman Kristen. 那么这个我们所读的第2章第1到第5节，成为我们基督教最重要的一个信仰。 Namun saudara tidak bisa mengerti pasal kedua ini kalau tidak melihat latar belakangnya di dalam pasal yang pertama, 弟 saudara. 兄姊妹们，你不可能明白，如果你先不读第1章的背景。 Saudara, di dalam pasal pertama Nabi Habakuk itu mengeluh kepada Tuhan atas kejahatan bangsa Israel. 第1章就是念到先知诉说以色列人的罪，对上帝诉说以色列人的罪过。 Ini dicatat dalam pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. 这是第1章第1节到第4节。 Bangsa Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. 以色列人对神不忠信， Dan Habakuk menantikan satu keadilan dari Tuhan kepada 那么 bangsa Israel. 哈巴谷正在等着神的公平。 Namun Habakuk kaget, saudara, bahwa Allah justru memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. 那么哈巴谷非常奇怪，神用巴比伦人来刑罚以色列人。 Saudara, inilah inti pergumulan Habakuk, saudara. 这是哈巴谷最重要他所思想的事情。 Inilah inti daripada isi kitab Habakuk. 这是哈巴谷最重要的重点在这里。 Habakuk tidak mengharapkan apa yang Allah kerjakan kepada bangsa Israel. 哈巴谷不希望神对以色列人所做的。 Saudara perhatikan di dalam ayat pasal 1 ayat 5 dan ke-6 berbunyi seperti ini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan di dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi segala lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Dilanjut, Pak. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang Habakuk tidak pernah pikirkan. 亲爱的弟兄姊妹们，这是哈巴谷没有想象得到。 Di dalam pikiran Habakuk, orang jahat harus dihukum oleh orang yang lebih benar. 哈巴谷的思想，一个犯罪的人应该要受到刑罚。 Kalau ada maling pencuri yang menghukum harusnya polisi. 如果一个小偷刑罚他的是一个警察， Tetapi logika Allah berbeda dengan logika Habakuk, saudara 但是 sekalian. 哈巴谷所想的跟神所想的完全不一样。 Allah tidak memakai bangsa yang lebih baik dari Israel. 上帝不用比以色列人更好的民族， Justru Allah memakai bangsa Kasdim yang garang, yang jahat, yang lebih bobrok dari bangsa Israel. 所以神就用家庭人，就是比以色列人更野蛮的。 Saudara, inilah cara Allah bekerja seringkali di luar pemikiran daripada manusia. 这是神所做的，是出于人的思想。 Providensi Allah, campur tangan Allah di dalam bagian ini sungguh membingungkan Nabi Habakuk. 所以神参手在这件事情上，哈巴谷不能想象得到。
Dan kalau saudara pernah menyelidiki Alkitab, Alkitab dipenuhi hal-hal seperti ini, saudara. 如果你们在思想、在圣经里面都有很多一样的事情发生。 Dan inilah yang disebut dengan satu istilah the problem of evil, masalah kejahatan di dalam dunia. 所以这就叫做在世界上所有的罪恶。 Saudara-saudara, di dalam Mazmur 73, Asaf juga punya pikiran yang membingungkan seperti Habakuk. 在73这个诗篇73篇，亚瑟也是有这样的思想。 Asaf bertanya kepada Tuhan di dalam pergumulannya. 他问了神冠意他说思想的事情。 Tuhan, mengapa orang yang jahat hidupnya lebih makmur dari orang yang benar? 神为什么一个坏人他的生活比义人更好？ Mereka gemuk-gemuk, sehat, makmur, tidak ada masalah. 他们都是非常肥胖，他们 Maka 没有事情。 Asaf mengeluh di hadapan Tuhan, sia-sialah aku menjaga hidupku, Tuhan. 然后亚瑟就在神面前这个发怨言。 Saudara, Habakuk mirip dengan Asaf di dalam bagian ini. 那么哈巴谷在这一段跟亚瑟 Tuhan 一样。 Tuhan memang bangsaku, bangsa Israel ini bangsa yang kurang ajar kepada engkau. 那么主啊，以色列人在你面前是非常的一直犯罪。 Tapi seburuk-buruknya Israel masih lebih buruk bangsa Kasdim atau bangsa Babel ini. 但是无论如何，以色列人犯罪，但是亚丁人更犯罪。 Lalu mengapa engkau memakai bangsa yang lebih jahat dari bangsa Israel ini untuk menyatakan keadilanmu di tengah-tengah bangsa kami? 神啊，为什么你使用更罪人去刑罚以色列人？ Maka saudara lihat di dalam ayat pertama Habakuk mencari jawabannya di hadapan Tuhan. 那么哈巴谷就在神面前寻找这个答案。 Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. 我要站在守望所。 Saudara-saudara, ini adalah satu bahasa kiasan yang dipakai oleh Habakuk. 这是这个哈巴谷使用一个描写这件事情。 Saudara, apa artinya tempat pengintaian dan menara di dalam bagian ini? 那么在这一段守望所意思是什么？ Mengapa Habakuk tidak ngomong saya akan pergi ke bait Allah untuk mencari jawaban dari Allah? 为什么哈巴谷不说我要去神的殿来寻找这个答案？ Saudara, kemungkinan besar pada waktu itu bait Allah sudah rusak dan kacau balau karena bangsa Israel sedang diserbu, dijajah oleh bangsa Kasdim. 有可能以色列人已经被敌人进攻，所以神的殿已经被破坏。 Dia mengatakan satu bahasa kiasan, aku akan pergi ke tempat pengintaianku dan menara untuk mencari tahu apa jawaban Tuhan kepadaku. 那么他就说：“我要站在守望所，要观看耶和华对我说什么话。” Ini ada satu gambaran, saudara, bahwa tempat yang paling penting di dalam sebuah kerajaan itu sebenarnya bukan di dalam istananya, saudara. 所以在这里告诉我们一个在皇宫最重要的地方，不是在皇宫里面。 Tempat paling penting di dalam sebuah kerajaan itu adalah menara pengawas. 一个最重要的地方，在一个王国里面就是守望所。 Karena disitulah penjaga pengawas itu akan melihat pertama kali musuh yang akan datang. 因为在守望所，能够看见如果敌人的来临。 Maka di dalam analogi seperti inilah Habakuk itu menganalogikan atau mengilustrasikan dirinya seperti seorang penjaga menara yang menantikan akan jawaban dari Tuhan. 所以哈巴谷就用守望所来描写如何观看耶和华要对他说什么话。 Dia ingin menjadi orang pertama yang melihat dan mendengar apa jawaban Tuhan atas keluh kesah dan pertanyaannya. 在守望所，他很想知道耶和华如何答应他关于这些人的事情。 Zaman dahulu orang yang berdiri penjaga di menara pengawas itu biasanya hanya satu orang, saudara. 以前在守望所站坐守望的只有一个人。 Satu menara pengawas satu orang, satu menara pengawas satu orang. 一个守望所是一个人，一个守望所一个人站岗。 Kenapa kok satu orang kok tidak dua orang? 为什么只有一个人，没有不是两个人？ Apalagi kok tidak 3 orang atau 4 orang? 为什么不是3个人或者4个人？ Saudara, ini satu hikmat yang menunjukkan orang kalau berada di dalam menara pengawas banyak orang justru tidak menjaga
malah akan ngobrol satu dengan yang lain. 这是一个最重要的事情，因为如果一个人说完，他要好好的说完；如果多人，他就在上面谈话。 Saudara, ini satu gambaran Habakuk itu bergumul dengan Tuhan secara pribadi. 所以在这里告诉我们，哈巴谷对神私人跟他这个沟通。 Dia pergi menyendiri ingin mendengar apa jawaban Tuhan atas pertanyaannya. 他自己去一个人，因为他很想知道神的答案是什么。 Dan ini menyatakan satu sikap keseriusan dari Habakuk di 这是 hadapan Tuhan. 告诉我们，哈巴谷对这件事情非常的严肃。 Saudara, Habakuk bukan hanya menyendiri dan bergumul secara pribadi. Ayat ini juga menunjukkan dia dengan sabar menantikan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. 哈巴谷自己一个人，不是说他很严肃，并且他是非常忍耐等候神的答复。 Perhatikan dia mengatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. 在上面他说，他要观看耶和华对我说什么话。 Dia tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab. 他不知道神什么时候要给他答复， Dia tidak tahu apakah Tuhan akan menjawab atau tidak. 他不知道神是不是要答复他的问题。 Tapi dia dengan setia dan merendahkan diri menantikan apa yang Tuhan katakan kepada dia. 但是他很谦卑、很忠心，等候神的答复。 Bagian ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan, saudara, 在这里告诉我们每一个成为神的儿女的人， bahwa orang Kristen harus mau bergumul dengan Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan. 那么基督徒每一个人应该要自己对神有自己的沟通。 Sayangnya banyak orang Kristen jarang mau bergumul secara pribadi di hadapan Tuhan. 少而又少的基督徒，他们很少要跟世人的交通。 Kita selalu hanya minta jawaban instan dari hamba Tuhan. 我们常常要得做神对我们很直接的答复。 Saya tidak melarang kita bertanya kepada hamba Tuhan, saudara. 我不是告诉你们，你们不可以问某一个问题对传道人。 Tapi saudara sebagai orang percaya harus berani bergumul di hadapan Tuhan secara pribadi seperti Habakuk. 但是你们成为神的儿女，你们自己要跟神私人的交通，好像哈巴谷。 Belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu secara pribadi. 要学习你的生活，你知道神要你做什么。 Dan Tuhan dan saudara lihat Tuhan menjawab pergumulan Habakuk. 你看神对哈巴谷给的解答他的问 Ini 题。 dicatat di dalam ayat kedua sampai ayat kelima jadi fokus pembahasan kita pada pagi 第 ini. 2节到第5节是我们今天早上所有思想的。 Perhatikan saudara, Tuhan menjawab apa kepada Habakuk? 在这里你们要注意，神对哈巴谷说什么。 Tuhan memberikan suatu vision, penglihatan kepada dia. 那么神就给他一个指示，哈巴谷一个指示。 Dan Tuhan mengatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh batu supaya orang yang sambil lalu dapat membacanya. 神对他说：“将这么事明明地写在板上，是读的人容易读。” Saudara, ini mengingatkan kepada kita akan peristiwa Yohanes di Pulau Patmos. 那么我们就想到约翰在巴摩海盗。 Di dalam kitab Wahyu, Tuhan juga sama memberikan penglihatan kepada Yohanes, lalu Tuhan menyuruh Yohanes menuliskannya. 那么启示录也告诉我们，神如何默示给约翰，约翰就把它写下来。 Saudara, kenapa penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Habakuk diperintahkan untuk dituliskan? 为什么神指示哈巴谷要把这个默示写下来？ Nah, Tuhan bukan hanya ingin menjawab Habakuk seorang diri, tetapi Tuhan ingin menjawab kepada seluruh bangsa Israel yang mungkin memiliki pertanyaan sama seperti Habakuk. 那么神很想给这个哈巴谷一个答案，并且给整个以色列人一个同样的答案。 Agar bangsa Israel di dalam penjajahan atau penindasan bangsa Kasdim melihat rencana Allah yang kekal di dalam hidup mereka. 让以色列人当他被人家这个统治的时候，能够看见远处神要他们做什么。 Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Habakuk. Penglihatan apa kepada Habakuk? 那么神怎么是什么给哈巴谷？ Saudara, penglihatan itu bersifat ada dua unsur di dalamnya. 如果说眼间有2个因素在里面，
bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Kasdim. 神要释放以色列人从迦丁人的手中。 Tidak selama-lamanya Tuhan akan membiarkan bangsa Kasdim itu akan menindas bangsa Israel. 不是永远以这个仇敌要镇压以色列人。 Penglihatan itu memiliki unsur kedua, Tuhan juga akan menghukum bangsa Kasdim atau bangsa Babel itu. 眼见也知道如何有神刑罚那些欺负以色列的敌人。 Maka dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh batu. 所以在这里说，把末世命令写在板上，适度的人能读。 Saudara, terjemahan Indonesia ini kurang tepat sebenarnya. 其实这个印尼文的解释还不准确。 Di dalam bahasa Inggris, khususnya English Standard Version dikatakan, so he may run who reads it. Supaya orang yang membaca akan penglihatan ini melarikan diri. 在英文能够写得很简单，让人读了这个末世的时候，他们能够跑出去。 Saudara, penglihatan ini berbicara tentang satu penghukuman yang mengerikan kepada bangsa Kasdim. 在这个末世里面是一个非常可怕，神要如何刑罚那些欺负以色列人的， Supaya bangsa Kasdim, orang Kasdim yang membaca akan penglihatan yang mengerikan ini, mereka pergi melarikan diri. 所以那些敌人如果读了这个末世，他们要远远的离开以色列人。 Saudara, inilah esensi daripada jawaban Tuhan kepada Habakuk. 这是神给哈巴谷最重要的答案。 Tetapi saudara perhatikan, rencana Tuhan itu digenapi menurut waktunya sendiri. 但是你们要知道，神给我们的答复是按照神的实践。 Nah, saudara lihat ayat ketiga ini ada ayat yang penting bagi kita. 第三节我们要知道，这是非常重要的事情， Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Belum terjadi, saudara. 因为末世要成就，就是等着神的实践。 Akan terjadi pada waktu yang akan datang. 这个能够在未来的日子能够这个实现 Maka 这个末世。 Tuhan mengatakan itu pasti terjadi dan itu tidak menipu. 神所说的一切必定发生，神从不欺骗人。 Apabila engkau merasa itu begitu lambat, nantikanlah itu, kata 如果你 Tuhan. 觉得你的答案非常的慢，你仍然要忍耐等候神的答案， Sebab itu pasti akan terjadi, pasti akan datang dan tidak akan ditunda-tunda lagi 因 oleh 为神的 Tuhan. 答案必定来临，神从不延迟他给你的答复。 Saudara-saudara, ayat ketiga menunjukkan penglihatan yang diberikan Allah kepada Habakuk itu bersifat masa yang akan datang. 所以我们看这个末世给哈巴谷的是将来要发生的事情。 Tuhan ingin saudara Habakuk dan bangsa Israel memegang akan janji Tuhan di dalam hidup mereka. 神要我们要以色列人抓住神的应许。 Dan ketika kita melihat Alkitab, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan perjanjian. 那么我们看神的我们的神在圣经里面，他满有这个应许。 Berulang kali Alkitab Allah itu berjanji kepada umatnya. 那么一次又再一次，神应许他的子民。 Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berjanji memberikan juru selamat kepada manusia. 那么在这个创世纪又告诉我们，神应许一个救赎主给我们。 Di dalam Kejadian pasal 12 sampai 17 Allah berjanji memberikan anak kepada Abraham. 那么这个创世纪，神应许亚伯拉罕生子。 Di dalam Keluaran pasal kedua Allah berjanji akan membebaskan Israel dari tanah Mesir. 在出埃及记，神应许要拯救以色列人从埃及出来。 Dan di dalam Kisah Rasul 2 di situ ada penggenapan janji Allah tentang datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan umat Tuhan. 在使徒行传有神应许圣灵降临在我们每个人身上。 Setiap kali Allah berjanji, tidak ada satupun yang tidak ditepatinya. 每一个神的应许没有一件不成就。 Dan ayat ketiga tadi yang kita baca ini dikutip oleh Ibrani 10 ayat 37, saudara. 如果我们看刚才哈巴谷第3章也告诉我们，
Dan ayat ini dipakai untuk menuju kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 那么这个经句就是告诉我们要成就当主耶稣第二次再来的时候。 Saudara, inilah uniknya Alkitab kita, saudara. Banyak ayat di dalam PL dikutip oleh penulis-penulis PB dan diberikan satu makna yang baru di dalamnya. 在这里很奥秘的事情，就是很多这个旧约所记载的，就在新约成就。 Janji Allah tentang pembebasan dan penghukuman sekarang ditafsirkan atau dikutip oleh penulis Ibrani sebagai kedatangan Kristus kedua kalinya. 神的应许要成就刑犯罪的人，在这个希伯来书有写着。 Dan inilah janji Allah terakhir dan satu-satunya yang belum digenapi hingga hari ini, kedatangan Kristus kedua kali. 神的应许还没有成就，就是主耶稣第二次再来。 Saudara, di dalam ayat ketiga Tuhan itu memberikan satu penglihatan kepada Habakuk. 第三节，神给哈巴谷一个默示， Dan penglihatan itu belum terjadi, saudara. 这个默示还没有成就。 Sehingga di dalam ayat keempat Tuhan mengingatkan kepada Habakuk satu hal yang penting sekali. 所以在第四节，神这个提醒哈巴谷最重要的事情， Perhatikan, inilah kunci daripada Habakuk pasal kedua. 这就是最重要，在哈巴谷第二章最重要的一节。 Tuhan mengatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. 神说，自高自大的人，他的心不正直。 Saudara, siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan orang yang membusungkan dada di sini? 神说，神描写的是什么人？他是自高自大。 Saudara, ada dua tafsiran utama, saudara. 这里有两个解释。 Tafsiran pertama mengatakan orang yang membusungkan dada ini adalah bangsa Kasdim. 那么这个自高自大的人是鉴定的外邦人。 Ini adalah salah satu contoh dari tafsiran daripada seorang teolog yang bernama Warren Wiersbe. 这是告诉我们一个Warren Wiersbe 所说的一件事情。 Tetapi saya lebih setuju kepada tafsiran kedua yang dikatakan oleh Matthew Henry dan Charles Spurgeon. 但是我更有两个神学家所说的， Bahwa orang yang membusungkan dada di sini adalah tidak lain tidak bukan bangsa Israel sendiri. 一个自高自大的人就是以色列人本人。 Maksudnya apa, saudara? 什么意思？ Maksudnya adalah Tuhan mengingatkan kepada Habakuk, nanti di tengah-tengah umatmu ada orang-orang yang tidak akan percaya kepada janji dan penglihatan ini. 意思说，神提醒哈巴谷，在你们当中有一个人不承认、不相信神的应许。 Saudara, ikuti logika daripada kitab Habakuk ini. 我们常常以我们的逻辑来思想哈巴谷这一本 Tuhan 书。 memberikan janji kepada Habakuk tentang sebuah penglihatan pembebasan bangsa Israel dan penghukuman orang Kasdim. 他们应许哈巴谷要刑罚加勒底人，并且要拯救以色列人。 Tetapi di tengah-tengah umat Israel sendiri ada orang yang membusungkan dada dan tidak mempercayai janji Tuhan. 但是以色列人自己他自高自大，不相信神的应许。 Percuma lah dari dulu ya wis begitu-begitu tok, Tuhan cuma ngomong tok, tidak akan menggenapinya. 他们常常说，上帝单单说，没有实行。 Maka di dalam kalimat kedua ayat keempat Tuhan mengatakan hal yang sebaliknya. 所以在第二章第四节，神写了这一节经文。 Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya atau oleh imannya. 所以在这里说，为义人因信得生。 Saudara lihat, janji Tuhan selalu membelah menjadi dua kelompok manusia. 神的应许常常是人分裂变成两部分， Yang satu menolak dan mengejeknya, 一部分拒绝神、侮辱神， membusungkan dada dan tidak percaya janji Tuhan. 他自高自大，不相信神的应许。 Tetapi orang kedua dikatakan orang yang benar itu justru akan hidup oleh imannya. 但是另外一件就是为义人因信得生。 Ini adalah kelompok umat Tuhan yang percaya kepada janji Tuhan melalui penglihatan 这是 tersebut. 一些相信的人，他知道
相信神的应许。 Mereka menantikan penggenapan janji itu dengan tekun, mereka tidak meragukan Allah. 他们以忍耐的心等待神的应许，神要成全。 Saudara, kalimat ini indah sekali loh. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. 这一段经文非常的宝贵，为义人应信得胜。 Inilah peran iman yang begitu dahsyat di dalam hidup orang percaya, saudara. 这是信心在我们信耶稣的人的心中最重要的一个角色。 Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 希伯来书11章第1节说：“信就是所望之事的确定，是未见之事的确据。” Inilah yang dikatakan Allah di dalam bagian ini. Orang yang benar itu akan hidup oleh imannya kepada Allah. 所以神就告诉我们，义人必因信得胜。 Saudara-saudara, bagaimanakah dengan hidup kita saat ini, saudara? 弟兄姊妹们，我们现在的生活如何？ Apakah kita adalah orang yang membusungkan dada terhadap janji Tuhan? Ataukah kita adalah orang yang benar, yang hidup melalui iman kita kepada Allah? 现在我们是一个自高自大的人，信不正直，或者我们是一个义人必因信得胜。 Dan ayat ini begitu penting, luar biasa, sampai dikutip oleh Paulus di dalam 2 bagian suratnya. 这个圣经节非常的重要，保罗在2处的书写了这一句话。 Perhatikan saudara, di dalam konteks dekat ayat itu artinya tentang pembebasan bangsa Israel dan penghukuman bangsa Kasdim. 我们要知道这一段是如何神要拯救以色列人，另外就是神要刑罚加勒底人。 Dan Tuhan mengatakan orang yang benar akan hidup karena berpegang kepada janji akan penglihatan tersebut. 一个义人，他抓住神的应许，他就得着永生。 Tetapi di dalam konteks yang jauh, ayat ini berbicara tentang pembenaran karena iman, justification by faith alone. 但是在另一方面，我们就觉得这是因信得胜。 Inilah yang dikutip oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat ke-17. 就是在罗马书第1章第17节。 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus sedang mengutip Habakuk pasal 2 ayat ke-4. 罗马书第1章17节，因为神的义正在福音上显明出来，这义是本于心，以致于心。 如经上所记，义人必因信得胜。 Dan Paulus menghubungkan itu bukan sekedar pembebasan bangsa Israel dari Kasdim, tetapi ini berbicara tentang bagaimana orang itu bisa diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. 保罗觉得这不是单单加勒底人的事情，但是对我们世界上的人的拯救的永生没有被消灭。 Orang benar akan hidup oleh iman, justified by faith alone. 义人必因信得胜。 Kita tidak mungkin dibenarkan oleh Tuhan dengan perbuatan baik kita, saudara. 我们不可能诚意因着我们的善事。 Kita tidak mungkin dibenarkan di hadapan Allah karena kita sekedar beragama. 我们不可能神叫我们成为义人。 Kita tidak mungkin dibenarkan oleh Tuhan sekedar kita rajin melayani dan pergi ke gereja. 不是说我们殷勤来侍奉主，神就说我们是一个义人。 Ayat ini begitu jelas, orang benar akan hidup karena iman. 在这里就很严肃的说，义人必因信得 Dan 胜。 Paulus mengutip ayat ini bukan hanya di dalam Roma 1 ayat 17, tetapi juga di dalam Galatia 3 ayat 11. 在加拉底书也是记载这一个事情， Bahkan penulis Ibrani mengutip kembali di dalam pasal 10 ayat 38. 也是在希伯来书第10章也写了。 Ayat ini begitu penting sampai muncul 3 kali di dalam perjanjian baru kita. 在希伯来书所写的非常重要，以至于这3次的显明出来。 Dan ayat inilah saudara yang mempengaruhi seluruh pemikiran akar daripada teologi reform. 那么这个经节就是要这个影响整个
改革教的一个神学理思 Karena 想。 pada masa itu Martin Luther sedang bergumul bagaimana dia bisa dibenarkan di hadapan Allah. 因为马丁路德觉得，如何他能够在神面前称义？ Dia rajin berdoa tapi dia tetap merasa orang yang terhukum di hadapan Allah. 他很勤劳侍奉主，但是他觉得在神面前仍然受刑罚。 Dia seorang biarawan tetapi dia merasa begitu jauh dari hadapan Allah. 他觉得他距离神非常的远。 Sampai dia membaca Roma 1 ayat 17 ini baru dia dicelikkan oleh Tuhan tentang bagaimana saya bisa dibenarkan di hadapan Allah. 罗马书1章17节，让他能够看到如何上帝能使他成为义人。 Hanya melalui iman kita akan hidup. 只有借着我们的信心，我们必然成义。 Luther mengatakan ayat ini seperti pintu gerbang surga bagi aku. 那么这一句经文就是对我来说就是天堂的大门。 Dan dia menemukan jawaban melalui ayat di dalam Habakuk ini. 那么从哈巴谷他就得着准确的答案。 Jadi saudara lihat ayat ini adalah ayat yang penting sekali, bukannya berbicara tentang janji pembebasan Allah, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan di hadapan Allah. 在这里就是告诉我们，不但神对我们的应许，并且神应许我们如何把我们从罪恶拯救出来。 Saudara, hari ini kita belajar iman adalah pilar hidup orang percaya. 我们在这里就学习到一件事情，我们信心是我们相信主最重要的一个事情。 Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 那么在希伯来书也是说，人非有信就不能得神的喜悦。 Di dalam iman selalu ada dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan, saudara. 在信心里面有两方面的事情不能分开。 Iman itu berpegang kepada janji Allah kepada umatnya. 信心就是我们抓住神对他的儿女的一个应许。 Dan iman itu juga adalah dasar daripada pembenaran kita di dalam Yesus Kristus. 那么信心也是因着信心，我们在上帝面前诚意。 Maka kalau saudara lihat bagian Habakuk dan kitab Roma ini berbicara tentang dua sisi dari iman yang begitu penting di dalam hidup anak-anak Tuhan. 在哈巴谷跟罗马有两个对神的儿女非常重要的信心。 Keduanya harus ada di dalam diri kita, saudara. 这两方面在我们身上应该都有。 Barulah itu menjadi iman yang benar, iman yang utuh di dalam diri 这 anak-anak 就成为 Tuhan. 我们真正我们的信心一个很完全的信心。 Saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini yang tidak ada kepastian, kita membutuhkan iman yang benar di dalam hidup 我 kita. 们活在动荡不安的这个世界，很需要我们一个坚固的信心。 Lalu apa artinya hidup melalui iman? 所以，什么叫做我们因信得胜？ Orang benar akan hidup oleh imannya. 那么，一个义人他能够胜，是因着他信。 Apa artinya, saudara 什么 sekalian? 意思？ Saudara, yang pertama, hidup dengan iman itu bukan berarti hidup tanpa akal budi, saudara, 第 pikiran. 第一就是，如果我们因着信，我们才能够生，不是说我们的生活不靠我们的思想。 Banyak orang salah mengerti kitab Habakuk ini. Oh, orang benar hidup karena iman, kalau gitu tidak usah dipikir. 很多在的人有错误的观点，有人说他活着因着信心，所以我们不必用我们的思想。 Justru iman yang benar itu menuntun akal budi kita. 真正的信心能够带领我们的思想。 Iman itu akan menuntun kita menemukan kebenaran melalui akal budi kita. 信心要带领我们找到真理。 Saudara-saudara, bukankah kita sering mendengar dikatakan kalau engkau beriman, kalau sakit tidak usah ke dokter. 很多人说，如果我们有信心，我们生病不必去医生。 Kalau ke dokter minum obat itu tandanya kamu tidak 如 beriman. 果你去医生，你吃药说你没有信心。 Alkitab ngomong orang benar hidup karena iman.
那么在圣经也是说，一个义人他生活因着心。 Jadi kalau sakit, tidak usah ke dokter, tidak usah minum obat, Soalnya cukup dengan iman. 如果你生病，你不必吃药，不必去医生，足够你有信心。 Itu bukan ajaran Alkitab. Saudara. 这不是一个这个圣经的教训。 Iman yang benar bukan membuang akal budi kita. 真正的信心不是离开我们的思想。 Justru iman yang benar itu menuntun akal budi kita untuk mengerti firman Tuhan. 真正的信心带领我们的思想真正明白上帝的道理。 Saudara, beberapa tahun yang lalu saya selalu memakai ilustrasi kisah nyata ini, saudara. 几年前我常常拿了一段义道故事， Ada orang yang membangun rumah, lalu dia sering ikut persekutuan liar. 有一个人他正在建筑一个一座楼，但是他常常去那些 Lalu oleh 这个 hamba 部队 Tuhan pembimbing persekutuan itu dikatakan, kalau kamu membangun rumah tidak usah dihitung budgetnya berapa, itu tandanya kamu tidak beriman. Bangun aja, nanti Tuhan akan mencukupkan. 他常常参加那些异端的聚会，牧师告诉他：你不必去想，不必去算，你继续建造 Dan 这个 betul 屋 saudara, 子。 dia turuti saudara. 那么他就按照那个牧师，这个异端的牧师， Tidak pakai budget, pokoknya wah nanti Tuhan akan cukupkan. Sampai tengah jalan uangnya habis. 没有计算，他一直建造，最后半路钱完了。 Rumahnya masih beton-betonan, belum selesai, uangnya sudah habis dan dia kebingungan. 那么这个屋子还没有做成， Katanya harus hidup berdasarkan iman. 就是说，因为我们要有信心， Itu bukan ajaran firman Tuhan. Saudara. 这不是上帝的道理。 Hidup oleh iman tetap membutuhkan akal budi yang benar untuk mengerti firman 我 Tuhan. 们有信心生活，这仍然要有我们的思想。 Saudara, hidup oleh iman bukan berarti kita tidak membutuhkan firman Tuhan. Ini yang kedua, 我 saudara. 们生活靠着信心，不是说我们不需要神的话。 Oh, yang penting iman, tidak usah baca firman Tuhan, tidak usah merenungkan firman 最 Tuhan. 重要的信心，不必读神的话， Tidak usah dengar khotbah, yang penting saya beriman kepada Tuhan. 不是要来到教会听主的话，我们最重要有这个信心。 Saudara, bukankah kita banyak mendengar orang Kristen model seperti ini? 如果有这样的基督徒， Ini ada pemahaman tentang iman yang keliru, saudara 这是有 sekalian. 对信心有错误的观点。 Iman dengan firman, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. 神的话还有信心不能分开， Nah, firman Tuhan itu adalah fondasi dari iman orang percaya. 神的话是我们信主的人的根基。 Saudara lihat bagaimana Habakuk bisa beriman kepada janji Allah. 你知道哈巴谷如何相信神的应许？ Karena Allah terlebih dahulu berfirman kepada dia. 因为首先神对哈巴谷说 Kalau 话。 Allah tidak berfirman kepada Habakuk, Habakuk mau beriman apa? Saudara? 如果哈巴谷没有先听神的话，他要相信什么？ Nah, saudara pegang prinsip ini, iman yang beres adalah iman kembali kepada pengajaran firman Tuhan. 那么原则就是我们的信心，好信心就是回到上帝的话。 Orang yang beriman beres pasti dia mau tunduk kepada firman Tuhan. 一个真正有信心的人，他要真正顺服神的话。 Orang yang beriman beres pasti dia mencintai firman Tuhan. 有一个有信心的人，他爱上上帝的话。 Saudara, kekristenan kacau balau gara-gara salah tafsir terhadap ayat ini, bukan? 基督教变成不善，不是因为人家对圣经的话是错误的观点。 Pokoknya iman, tidak usah pakai akal budi, tidak usah pakai firman, pokoknya iman. 什么都是信心，什么都是信心，不靠着智慧。 Saya harap kita tidak menjadi orang Kristen yang seperti ini. 我不要你们成为这样的基督徒。 Habakuk dan firman Tuhan mengajarkan sesuatu iman yang indah kepada kita pada pagi ini, 哈巴 saudara. 谷告诉我们一个非常好的主的信息。 Sudahkah kita memiliki iman seperti Habakuk ini? 是不是我们已经有这个好像哈巴谷这样的信心？ Saudara, iman yang diproses oleh Tuhan itu ada perjalanan di dalam hidup kita masing-masing. 神是陶造我们的信心，就是在我们每一个人的生活经历。 Tidak ada iman yang sempurna di dalam diri setiap orang percaya. 每一个基督徒信主的人没有很完全的信心， Tapi ini satu proses perjalanan hidup kita. Semakin hari semakin mengenal Allah, iman itu akan bertumbuh dengan lebih baik. 所以这个信心是被陶造，一天一天，我们更认识主的时候，我们的信心就更完全。
Dan iman inilah saudara yang menopang perjalanan hidup orang percaya sampai pada akhirnya nanti. 所以这个信心就支持我们的生活，直到我们最后一步。 Termasuk seperti yang sedang kita hadapi saat ini. 就好像 Di tengah-tengah 我 pandemi 们 ini. 现在所面对的事情， Kita membutuhkan iman yang benar di hadapan Tuhan. 我们需要真正对的信心在神面前。 Saya berharap firman Tuhan pagi ini boleh jadi berkat bagi kita semua. 所以我想，我觉得今天的神的话成为大家的祝福， Dan boleh membangun dan menguatkan akan kerohanian kita 并且要 masing-masing. 兴起我们的灵命越来越成长。 Mari kita tunduk kepala. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk Nabi Habakuk yang menjadi contoh bagi 主 kami. 啊，谢谢你，就是好像哈巴谷给我们的榜样。 Di tengah-tengah ketidakmengertian dia tentang realitas kehidupan ini, dia tidak melarikan diri, saudara. 当动荡不安，他不知道他所面临的事情，他没有跑掉， Tetapi dia mencari hadirat dan wajah Tuhan di dalam hidupnya. 但是他仍然信照神的话。 Tuhan, ditiklah kami memiliki iman seperti Habakuk. 求你帮助我们有一个好像哈巴谷这种信心。 Di tengah-tengah perjalanan dunia yang terus berubah dan tidak ada kepastian ini, kami membutuhkan iman seperti itu. 动荡不安的时代里面，我们需要好像哈巴谷这样的信心。 Iman yang mengalahkan dunia. 那么这个信心要打败世界， Iman yang menopang kami. 信心支持我们的生活， Dan iman yang menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu. 信心带领我们在主的真理里面。 Berkati setiap kami yang mendengarkan 祝 firman-Mu 福每一 Tuhan. 个弟兄姊妹们听到的， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 好耶稣基督的圣名祈求， Amin. 阿门。